الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا آبدين وظهر الداهرين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah dia. Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan pada kita untuk duduk dalam rumah Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain tak bukan untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mai duduk ni bukan duduk saja, bukan duduk suka-suka, tapi kita duduk ini dengan matlamat, tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, di dunia dan juga matlamat di akhirat. Ya. Yang kita mai duduk ni matlamat dunia dan matlamat akhirat. Hak dunia dia tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat, dan di akhirat esok tuan-tuan Allah Taala bagi rahmat. Ya. Kadang-kadang orang tak nampak rahmat Allah Taala di dunia. Hanya tuan-tuan kita duduk dalam rumah Allah Ta'ala, mai buat ibadat, kan? Bukan sembang-sembang kosong, kan? Semayang, duduk i'tikaf, lepas tu mai sembang bab agama, lepas tu balik. Singgah kedai roti canai pagi-pagi, makan roti canai mai sekepin, nasi lemak tengok dah ada cantik punya bungkus daun pisang, kita pun sapu juga, tertarik secawan tuan-tuan. Semua tu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi nikmat Allah Taala bagi pada kita, kita gunakan tuan-tuan hanya saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Khidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Mai natijah dia, keputusan dia, kan, di akhirat kelak tuan-tuan, semua yang kita lakukan kat dunia ni, kan, adalah benda yang bawa tuan-tuan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak sia-sia. Kan? Tuan-tuan mai duduk pun tak apa, tak ada masalah. Mai tidur pun tak apa. Tak suka duduk kat luar. Tak suka lagi duduk kat kubur. Dan tuan-tuan. Kan? Senang, bukan susah pun. Kan? Allahu Rabbi. Baik, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu mukadimah. Jadi tuan-tuan, kita masuk tuan-tuan bab qiyas. Kita dah masuk sikit hari tu, kan? Kita nak sampai pada bab yang ketiga, kan? Kita dah tuan-tuan nak habis bab yang kedua, kita nak masuk bab yang ketiga, iaitu tuan-tuan rahmati oleh Allah Taala, bab yang ketiga iaitu mazhab. Baik, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia sebut sini, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kitabatihi fi daraini amin. Dia kata, kan, kita ulang balik. Dia kata bermula qiyas itu mengembalikan furu' kepada asal pada hukum dengan sebab illah, kan, yang menghimpunkan dia akan keduanya, dan dikendaki dengan mengembalikan itu menyamakan antara keduanya itu pada hukum. Apa yang kita kata sebut pasal qiyas ni tuan-tuan, dia tuan-tuan, qiyas ni kan, bila mai masalah furu'. Tahu tak furu' ni apa? Furu' ni benda cabang. Tahu tak benda cabang ni apa? Ni, benda cabang ni apa? Ialah benda tuan-tuan yang duduk dalam masyarakat yang kadang-kadang tak pernah jadi. Kan? Masalah tu siapa yang selesaikan? Ulama selesaikan. Kan? Dalam kitab ni tuan-tuan, saya tak baca semua. Kan? Saya tak baca semua. Lepas tu tuan-tuan, saya nak bagi ringkas dan tuan-tuan mudah faham. Lepas tu tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ambil daripada hukum asal. Hukum asal dia bawa mai tuan-tuan kepada kita supaya kita mudah faham dan kita tuan-tuan boleh guna. Contoh dia tuan-tuan, kan, hukum tuan-tuan berah dengan gandum. Hukum berah dengan gandum. Kalau tengok tuan-tuan dalam hadis cerita pasal gandum, bukan cerita pasal berah. Ni, bukan cerita pasal berah, pasal gandum. Jadi tuan-tuan, nak tuan-tuan bawa hukum tuan-tuan, kan, ke sini. Kan, bawa ke negara kita. Kan, yang majoritinya semua makan berah. Tak makan gandum. Kita makan gandum tak? Tak makan gandum, kita makan tepung. Tepung yang daripada gandum. Yang tu saja. Ni. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, daripada tuan-tuan kita makan berah, diambil hukum asal gandum, tuan-tuan, hak berah tu furu'. Kan? Ambil gandum tu tuan-tuan, pengiraan dia sama. Tu je. Ulama selesaikan, sudah selesai. Ni. Lepas tu pula ambil pada hukum dia, contoh nak bayar zakat. Hari ni tuan-tuan, kita bayar zakat guna apa? Tuan-tuan bayar zakat guna apa? Guna duit, bukan? Kan? Saya mengaji tuan-tuan dalam kitab fiqh. Kan? Bab zakat. Bab zakat tuan-tuan tak sah. Tu guru kata tak sah kita bayar zakat guna duit. Nah. Kita duk kata orang tua kita bayar pakai duit Kan? Tapi tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak tu tuan-tuan, hukum asal dalam mazhab Syafi'i, dia kata bayar tuan-tuan dengan berah. Berah tu pun tuan-tuan diambil kiaskan daripada gandum. Dah berapa kali qiyas tuan-tuan? 2 kali dah. Dia main nak jadi hukum. Ni. Nampak tak? Bila tuan-tuan dia bercantum kedua-duanya itu, kan, maka tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala dapat satu hukum. Tu qiyas. Nampak? Satu lagi tuan-tuan, dalam Quran dia main cerita babi. Kan? Sensitif tak tuan-tuan? Masjid ni sebut babi. Ni tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan dia tak boleh sebut babi. Sebab babi ni tuan-tuan satu binatang khinzir. Sama aja khinzir dengan babi. Binatang yang menjijikkan. Tapi judi tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, orang Islam kita, orang Melayu kita tuan-tuan, pitikan rumah ekor tak apa. Tapi hang makan lagi babi ya? Tak boleh, haram. Judi tu haram tak? Ni tuan-tuan. Bukan nak cerita pasal itu, nak cerita masalah tuan-tuan, apa nama ni, daging babi, daging khinzir. Yang Allah Ta'ala haramkan dalam Al-Quran ialah daging khinzir. Tu hukum asal. Kan? Bila mana tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, bab tuan-tuan kulit babi, lemak babi, tulang babi, ekor babi, telinga babi, gigi babi, lagi apa lagi tuan-tuan? Urat babi, semua babi. Ni tuan-tuan. Jangan viral pula. Ni. Ada rakaman ni. Jangan pula kalau viral tuan-tuan habis semua.
Dia pun kata, Ustaz Amin ni duk maki orang apa? Duk maki geng masjid baru Matang Gerdu. Tak boleh sebut masjid lama, masjid baru. Ni. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, nak kata tuan-tuan, qiyas je tulang babi, lemak babi, tuan-tuan qiyas daripada daging babi. Sebab tu ulama kata mai semua tuan-tuan benda yang hadir daripada babi hukumnya haram. Tu. Mudah tak? It's very easy. Ni. Sebab tu tuan-tuan, ada orang ambil hukum asal, yang haram itu ialah daging dia. Kulit dia tak haram. Wallahu a'lam bissawab. Kita mazhab Syafi'i tuan-tuan semua haram. Ni. Nampak tak? Baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Tu cara mudah dia nak faham. Boleh faham qiyas? Bukan qiyas ni tuan-tuan bukan macam orang Melayu tu. Kita ni kena cakap berqiyas macam nak meminang orang. Cakap tu berqiyas. Macam mana orang Melayu kita berpantun. Ni. Qiyas tu. Bukan qiyas tu. Qiyas ini tuan-tuan, kita ambil tuan-tuan hukum asal, kita bawa mai tuan-tuan dengan hukum furu'. Macam mana? Sesuai tak sesuai? Tapi semua hukum ni tuan-tuan bukan kita boleh ambil suka hati. Tak semua hukum yang kita boleh ambil suka hati kita nak bawa. Yang paling dekat dengan kita ialah pasal COVID-19. Macam mana tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, dengan ada masyaqqah dan ada darurah, ada keterhalangan kita ni tuan-tuan, kita nak semayang, nampak tak? Kita nak semayang Jumaat, mai daripada tuan-tuan tak boleh semayang Jumaat kepada 12 orang, kepada 40 orang, campur dengan AJK, campur dengan pegawai masjid. Dia ada lebih kurang 63 orang, 65, 70 kita kata, sampai kepada ni luas masjid. Semua ni tuan-tuan, dia ada qiyas daripada suatu benda, satu hukum yang asal yang boleh kita guna. Nampak tak? Siapa punya kerja ni? Ulama punya kerja. Itu selesai dah. Orang awam tak payah fikir. Orang awam cuma tuan-tuan dia mengata saja, membawang tuan-tuan, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu tak boleh. Ni dia mengomen pandai. Tu orang awam macam tu. Ya. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampa faham tak ni? Faham tak? Faham? Angguk tak faham giling. Ni tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis tang situ. Jadi tuan-tuan, nak sebut dekat sini, dalam empat hukum, empat sumber hukum ni, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kita nak guna empat ni tuan-tuan, dalam Islam kita kena ada akhlak nak guna. Cara nak guna, dia kena ada akhlak. Kalau tak ada akhlak tuan-tuan, kita tak boleh guna. Nampak tak? Ulama tuan-tuan, dia nak keluar satu hukum, dia kena ada akhlak. Akhlak pada diri dia, dan akhlak pada hukum, akhlak kepada nas, akhlak kepada semua sumber hukum. Nampak tak? Lepas tu tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, ihtiram, menghormati antara satu sama lain. Sebab tu dekat sini tuan-tuan, kita mengaji bulan lepas, dia ada ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Apa dia ijma' sukuti? Ijma' yang mana tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala diam. Ijma' yang diam. Sukuti dia mana diam. Sebab apa diam tuan-tuan? Sebab tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, di sana ada zan, sangka. Ni. Kalau tidak tuan-tuan,
tak dinamakan suatu orang mujtahid sukuti, mujtahid yang diam. Sebab apa tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala? Dia mai cerita tuan-tuan benda ni boleh. Saya bawa contoh bulan lepas tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW tak kata apa. Pasal apa? Pasal makan daging dhab. Nampak? Ada. Baik, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuan-tuan benda yang bersangkut dengan ijma' dan benda yang bersangkut dengan qiyas. Dan tuan-tuan rahmati oleh Allah taala, akhlak dan adab yang cukup penting dalam nak buat ijma' dan buat qiyas, dan kita nak ikut ijma' dan ikut qiyas tuan-tuan, ialah apa dah? Hendaklah bersumber kepada asas yang dua, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia bukan mudah-mudah. Dan kita nak ikut tuan-tuan, walaupun kita ni muqallid, orang yang mengikut. Kita ni ikut-ikut tak tuan-tuan? Ikut. Macam semayang tuan-tuan. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Tuan-tuan pernah tengok Nabi semayang tak? Tuan-tuan pernah tengok Nabi semayang? Nak tanya tuan-tuan, siapa pernah tengok angkat tangan? Ni. Mai saya nak punggai dengan sejadah. Yang angkat kata saya pernah tengok Nabi semayang. Ni. Kita pernah tengok Tuanku Sultan semayang. Kita pernah tengok Tuan Agung semayang. Pernah tengok? Pernah tengok dia semayang. Kita pernah tengok tuan-tuan Raja Saudi semayang. Kita pernah tengok tuan-tuan ulama-ulama semayang. Kita pernah tengok tuan-tuan orang lain semayang. Kita pernah tengok tu imam kita semayang. Ni. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi semayang kita tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Tapi tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, macam mana kita semayang hari ni? Kama ra'aitumuni usalli. Macam mana hampa tengok aku semayang? Tu Nabi kata. Maka kita ada akhlak, kita jaga semayang kita macam mana Nabi semayang. Dan semayang kita tuan-tuan, siapa yang ajak kita? Ulama-ulama hari ini. Ni, ulama yang ajak kita hari ini. Nampak tak tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan hari ini tuan-tuan semua orang declare, dia kata dia punya semayang, dia punya gerak-geri dalam semayang, dan dia punya bacaan dalam semayang yang paling baik dan paling betul. Semua dia kata dia. Orang lain semua tak betul. Orang lain semua bid'ah, masuk neraka semua. Ni tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, akhlak ni cukup penting. Ulama' kena ada akhlak. Ulama' kena ada akhlak. Lepas tu pula tuan-tuan, orang yang mengikut ulama' kena ada akhlak. Siapa? Kita. Tuan-tuan hari ni, tuan-tuan ikut ulama' ke ikut orang menyemak? Ikut yang alamak ke? Ni. Nak tanya tuan-tuan jawab sendiri. Tapi tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, berapa ramai tuan-tuan orang yang boleh betul-betul tuan-tuan ikut ulama'? Berapa ramai? Tu saya kata tuan-tuan, ni Matang Redu ni ada 20,000 orang. Malang 20 orang, 20,000. Lebih kurang tuan-tuan. 20,000 tuan-tuan. Confirm campur yang meninggal tuan-tuan, kita ada kata berapa ribu lah. Ni kita tak tahu tuan-tuan yang meninggal. Balik ni kira 1, 2, 3. Tuan-tuan pernah kira? Tuan-tuan tak pernah kira. Saya pun tak pernah kira pun. Ni. Boring-boring tuan-tuan, mai kubur. Kubur dekat ni tuan-tuan, muhasabah dari cukup bagus. Cukup bagus. Ni tuan-tuan, orang dekat kubur ni cukup bagus. Pernah kira tak? Ada 20,000 orang. Kubur kita kata orang yang meninggal pada dulu sampai lah tuan-tuan, kita kata ada 50,000 orang lah. Dia ada berapa? Yang hidup dan yang mati tuan-tuan lebih kurang dalam 70,000. Confirm ke tuan-tuan kita ni semua masuk syurga? Confirm ke? Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Sebab tu kita kena berakhlak. Nabi SAW
Dia sebut dalam hadis. Nabi kata tuan-tuan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi sebut cara umum. Nabi kata, aku dibangkitkan, aku diwujudkan, aku dihidupkan, dan aku diadakan atas muka bumi ni, sampailah Nabi SAW wafat. Dan di akhirat kelak pun, tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, tujuan dia apa dah? Makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang cukup mulia. Sebab tu akhlak cukup penting. Kita bukan boleh saja tuan-tuan nak guna 4 sumber hukum ini dengan suka hati, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan ada orang yang guna Quran saja, hadis tak mau guna. Dia kata hadis ni manusia punya cipta. Allah Ta'ala mai sebut dah, kan, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tuan-tuan la yantiqu 'anil hawa. Dia tak bercakap tuan-tuan ikut hawa nafsu. Nabi ni, kan, melainkan tuan-tuan wahyu yuha, diwahyukan kepada dia sesuatu, kan, baru dia mai cakap. Bahkan tuan-tuan, diam Nabi itu juga ialah wahyu daripada Allah Ta'ala. Nampak tak? Ni. Nabi ni bukan macam kita. Kan? Nabi bukan macam kita, tuan-tuan. Nampak duit tepi jalan RM10. Kebetulan kita ni nak pergi bayar apa nama ni, hutang kedai, tuan-tuan, kurang RM10. Nampak RM10. Oh, ambil dulu tak apa, nanti balik ganti. Saya kopi bank, cucuk duit, balik aku letak balik dalam tu. Tak apa dah. Ni. Tuan-tuan ruyuk tak lupa pergi mana, tuan-tuan jumpa kawan, main sembang siapa semua, terus balik. Kan? Sampai rumah teringat, RM10. Tak apalah, sagilah patah balik lah. Nak keluar pergi kedai ke, nak pergi surau masjid ke, aku pergi letak tang tu balik. Kan? Lalu pula tuan-tuan main malam pula, lalu tang mana tadi? Tang mana aku? Ni, tang mana pula? Ni. Lalah lebuh lagu tu lah. Lebuh lagu tu lah. Baru ni tuan-tuan, ada satu orang perempuan mai jumpa saya. Ustaz, saya jumpa gelang mah, dah bawa pergi kedai dah. Tanya dekat tokek kedai, dia kata nuk mah. Harga apa? 1,000 lebih. Ni. Nampak tak? Dia kata mai mana mah ni saya pun tak tahu. Runtuh rumah lama ni, rumah pusaka ni, jumpa gelang mah. Ni. Kan? Nak buat macam mana? Tu dia. Nampak tak? Saya kata, tanya dulu adik-beradik, ikut dia gelang mereka, yang perempuan. Orang jantan takkan pakai gelang pula, gelang mah. Orang perempuan. Tanya adik-beradik. Dah tanya dah Ustaz. Semua kata bukan. Hak mereka tak main lah kata ni ulang belengkang, tak ada. Mereka semua main ketam lah kan. Ulang-ulang ni tak main. Ketam, kalau jengking pun semua belengkang. Tu. Ni. Kalau ulang lidi tak ada. Tak main Ustaz. Kita kata. Ni. Tak apalah kata. Simpan dulu. Cari dulu tuan dia. Tak apa, cari dulu tuan dia. Ni. Kan? Tapi kena amanah lah saya kata. Tu. Yang betul lah Ustaz. Kan? Yang simpan pula orang perempuan main pakai gelang tuan-tuan. Kita boleh jangka, kita boleh apa nama bayangkan tuan-tuan. Tak apalah kita pakai makan kenduri. Pakai. Lama-lama tuan-tuan, tak apalah. Ni tuan-tuan. Tak apalah. Nampak? Tu akhlak tuan-tuan, akhlak. Kan? Tu baru satu hukum. Hak sembahyang tuan-tuan. Hak sembahyang, akhlak dalam sembahyang. Bagaimana tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala hukum dalam sembahyang? Hukum wajib dia, hukum sunat dia. Macam mana? Ni, Quran, hadis, ijma', qiyas. Tu akhlak tuan-tuan. Nampak tak? Benda ni cukup penting. Jangan kita pandang benda ni remeh, tak apa, tak ada masalah. Dalam bab tuan-tuan, hukum-hukum ni, penentuan hukum, dan juga tuan-tuan, masalah-masalah dalam hukum ni tuan-tuan, itu masalah tu yang fikir ialah ulama.
Bila mai tuan-tuan pelaksanaan dia tuan-tuan, ulama kena buat, hak orang awam pun kena buat, dan masalah tu tuan-tuan dia tidak diberatkan kepada orang yang mengikut macam kita ni. Dia tak ikut. Ni ulama punya kerja. Kan? Kita mai tanya dia, kita tak tahu hukum, tanya dia beritahu, selesai. Habis cerita. Dalam bab tuan-tuan akhlak bayar zakat. Bayar zakat tuan-tuan berapa peratus? 2.5. Ni. Lepas tu nak tentukan daripada tuan-tuan, ni, bayar gandum, pakai gandum, lepas tu bayar pakai beras. Habis beras tuan-tuan ditukar kepada tuan-tuan, ni, pakai duit. Duit ni ada nilai tak tuan-tuan? Ada nilai tak? Ada lah. Kan? Nilai dia tuan-tuan. Ada nilai. Tapi tuan-tuan, asal duit ni tuan-tuan, dia satu benda yang dibuat pada kertas yang istimewa, lepas tu dia ada tulis nombor. Satu menunjukkan RM1, 10 RM10, 100 RM100, 50 dia ada RM50, lepas tu dia letak pula warna, lepas tu pula tuan-tuan dia main buh gambar. Gambar orang istimewa, bubuh tangan tu. Kalau tuan-tuan orang istimewa, dia buh gambar tuan-tuan. Nampak tak? Kita pergi beli durian tuan-tuan, kita abang nak bayar ke beras. Tokek yang jual durian tu, dia maki hamun dah kita. Dia kata gila babi. Mana ada orang beli durian pakai ni? Beras. Beras dia nilai apa? Tapi tuan-tuan, beras tuan-tuan bila kita bawa, kan? Dia bawa, kita kata kita nak tukar sistem butter. Ada nilai tak? Dia tak ada nilai. Yang ada nilai apa dah? Ni, duit. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, nak beli sesuatu wajib guna duit. Bukan harus dah, wajib guna duit. Kalau tidak kita dapat tak barang? Tak dapat. Nak beli tuan-tuan kopiah, nak semayang, kawan ni kata, aku ni tak nak dah, aku nak insaf lah, jadi orang soleh. Jadi nak pergi masjid, belilah kopiah. Beli kopiah, lepas tu kita pun keluar mah tuan-tuan 4 karat. 4 karat ke berapa tak tahu lah. Saya pun tak tahu istilah 4 karat apa. Yang saya tahu karat kat besi. Bagi kat dah. Terima tak tuan-tuan? Kawan je kopiah tu terima? Tak boleh. Cik tak boleh bayar ke mah. Kena bagi duit. Murah je, harga dia RM10 je. Ni RM10 je. Kan? Nampak tak? Wajib tak guna duit? Wajib guna duit. Ni akhlak tuan-tuan. Akhlak. Nampak tak tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala. Dan akhlak bermuamalah sesama manusia. Ni sama manusia. Kita kena ingat tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, dalam bab hukum ni bukan saja kehidupan yang merangkumi bab muamalat, merangkumi bab jinayat, bab munakahat, bab ibadat saja. Bahkan tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, benda ni semua sekali jalan serentak. Nampak? Setengah orang tuan-tuan, dia anggap tuan-tuan hukum ni kena dengan agama saja, bab ibadat saja hukum ni. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, bab agama. Sebab tu tuan-tuan kat masjid tuan-tuan, Allah bukan main semayang ni. Dialah paling tawaduk. Allah Akbar. Ni tuan-tuan. Ni. Wajam bismillah. Alhamdulillah. Jaga betul makhraj. Ni. Tapi turun-turun habis semayang tuan-tuan, haram jadah. Ni tuan-tuan. Hukum dah tak ada kan? Hukum dah tak ada kan? Tak ada sangkut dengan ijma', qiyas, Quran, hadis kan? Tak ada kan? Ni. Haram jadah babi sungguh. Siapa ni? Ni tuan-tuan. Jangan tak main-main.
Dulu tuan-tuan, orang duk kata, ulama-ulama duk kata, kan, agama ni bila mana tuan-tuan dipakai hanya dalam bab ibadat, bab munakahat. Ni. Munakahat pasal apa? Bab tuan-tuan nak nikah. Nak nikah pandai pula dah. Tuan-tuan, orang main temu dura. Nak nikah tuan-tuan, waktu PKP ni nak nikah tuan-tuan. Allahu Rabbi tuan-tuan. Cukup sedih. Dalam banyak saya temu dura tuan-tuan, baru seorang yang jawab soalan tu perfect. Seorang je. Dalam banyak-banyak. Tapi orang tu lelaki lah. Lelaki. Kan? Allahu Rabbi tuan-tuan. Saya duk target dia ni dulu mengaji agama. Kan? Alhamdulillah lah. Kan? Jawab confident dan perfect soalan tu. Bukannya susah tuan-tuan. Tanya bab syahadah. Kan? Baca surah Fatihah. Tanya hadas besar, hadas kecil. Kan? Tanya tuan-tuan, apa nama kekeluargaan sikit. Gaduh tuan-tuan. Lepas tu tanya bab hak suami, hak isteri. Yang tu je, tanya hak tu je. Tanya tuan-tuan syahadah. Diam je. Lepas tu senyum-senyum sengih-sengih duduk apa nama macam ni, duduk macam orang kena belacan, kera kena belacan tak. Pasal apa cik? Lupa. Syahadah boleh lupa. Anak siapa? Ni, anak orang Melayu. Kalau tuan-tuan saya tanya syahadah boleh tak? Ni, tanya syahadah. Boleh lepas tak tuan-tuan? Kalau dia tak tahu makna dia, tak apa lah, boleh tahan lagi. Ni, syahadah sampai tak tahu. Satu. Kedua, baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tuan-tuan. Sampai kita kena ambil Quran, tunjuk, buka kat dia. Baca. Tengok Quran pun tak berapa boleh tak? Allahu Rabbi. Dia kata, ketak. Ni semua alasan mereka ni. Alasan mereka. Tuan-tuan, agak-agak kita boleh tak tunjuk imam lagi? Siapa tidur, jadi imam. Siapa tidur malam ni, dia jadi imam. Boleh? Macam tu. Tuan-tuan, punggah. Ni nampak tak? Tak semayang isyak sampai ke 12. Imam tayar tugas, kan? Ustaz tayar tugas. Ni siapa yang lena, ni sampai lena kita tunjuk dia, tolak jadi imam. Semua buka cerah wajib mata. Tak lena dah. Ni. Nampak tak tuan-tuan? Tak boleh baca Fatihah. Nampak? Tapi nak nikah tak? No. Tanya nak nikah tak? Nak nikah. Kalau nak nikah saya kata macam ni, macam Fatihah ni, saya kata macam mana? Kan? Ajak dia tuan-tuan, ajak, pesan kat dia baca Quran. Jangan tunggu lepas kahwin. Dia kata betul, saya pun nak insaf dah. Ni, lepas kahwin lagi saya nak semayang. Bukan lepas kahwin saya kata ni, now. Punya cerita dia sekarang. Tuan-tuan tak apalah tuan-tuan dah main masjid. Ni. Dah kira tuan-tuan orang yang beragama dah. Kan? Tak ada masalah. Orang kali SOP, kan, main habis PKPP ni, kalau ada PKPP lagi tuan-tuan, orang kali double P, PKPPP. Ni tuan-tuan, saya nak bagi satu syarat lagi. Nak tambah. Kan? Nak masuk surah Fatihah baca. Okey, dah cek suruh apa? Macam ni. Baca Fatihah. Kan? Pukul 9 pagi dah start dah. Ni tuan-tuan, nak main semayang, main Jumaat. Fatihah. Baca Fatihah. Tak lepas Fatihah, balik. Ni tuan-tuan. Kalau macam tu tuan-tuan, kan, 2 sop tak sampai. 2 sop tak sampai tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan yang temu duga penyambungan imam. Saya dapat keputusan dah ada lah ni. Keputusan. Ni. Siapa yang gagal, siapa yang lulus. Ni. Tu debaran buat imam-imam ni. Kesalahan semua ada. Ni. Nama, nombor IC, masjid mana, semua tuan-tuan.
Tapi kita ni tak ada lah ni. Tak ada kita nak peleceh imam tu. Kan? Kesalahan dia tuan-tuan, makhraj huruf. Ni. Sebutan. Kelaut. Kalau kebendang tak apa lagi. Ni kelaut. Ni. Nampak tak? Tu baru imam. Belum tentu lagi makmum ni. Barangkali tuan-tuan bukan ke Laut Cina Selatan, ke Laut India, barangkali ke Laut Pasifik, entah mana-mana laut tak tahu. Ni ni nampak tak? Kan? Tak bukan nak peleceh jemaah tuan-tuan. Ni jemaah sini bagus. Masjid ni bagus. Ni masjid dekat Uganda, bukan masjid kat ni. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tu akhlak. Semua tu kena jaga. Nampak tak? Kalau tidak, Allah Ta'ala tak sebut dalam surah Al-Hujurat, ayat 11. Cerita dalam surah Al-Hujurat ni tuan-tuan, asbabun nuzul ya. Cerita pasal apa? Pasal sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, dan seorang lagi tuan-tuan, saya lupa nama dia. 3 orang sahabat Nabi ni. Bila mana tuan-tuan dipeleceh. Ni. Tu nak tunjuk akhlak. Allah Ta'ala mai cerita dah. Akhlak dalam Islam. Nampak tak? Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita ni tuan-tuan ialah orang yang melaksanakan hukum. Tambahan pula tuan-tuan, orang yang duduk dalam masjid ni tuan-tuan ialah orang yang melaksanakan hukum, yang tuan-tuan bersumberkan daripada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan kita tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, kita boleh nilai mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang akhlak mulia, mana yang akhlak buruk. Kita boleh nilai mana yang Allah Ta'ala suruh, mana yang Allah Ta'ala larang. Kita boleh nilai tak? Boleh nilai. Jadi dalam masalah ni tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, masalah ni cukup mudah. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu semua ni ialah satu umat yang terbaik dan dikeluarkan daripada umat manusia ni tuan-tuan. Manusia ni keluar pada umat manusia, ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, yakni tuan-tuan dua benda ni, cegah kemungkaran, buat baik, cegah kemungkaran ini, yakni tuan-tuan dalam merealisasikan asas-asas sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Bukan tuan-tuan kita pergi tangkap orang zina, bukan tangkap orang halwat tu je amar ma'ruf nahi munkar. Boleh faham tak? Faham? Tak faham? Tak faham nak terang sekali lagi? Ni. Nampak? Bukannya tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang pergi judi saja yang kita kena larang. Orang rasuah saja kena kita tangkap. Orang buat benda buruk saja. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan hukum hakam yang bersandarkan kepada 4 sumber ni dalam Islam, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ini. Nampak tak? Tu. Jadi lah ni tuan-tuan, kita nak bawa mentaliti kita ni supaya tuan-tuan kita faham empat hukum ni. Walaupun kita faham tu, cara kita faham lah, cara kita faham. Tak faham kita tanya lah ulama, ustaz lah. Tapi tuan-tuan, benda yang baik kita boleh faham, benda yang hak dan batil. Macam benda buruk tuan-tuan, dan dengan benda baik. Orang duk maki orang ni akhlak mulia ke? Nak tanya tuan-tuan, akhlak mulia ke akhlak bagus? Akhlak mulia ke akhlak bagus? Tuan-tuan,
Akhlak tak bagus lah cerita dah. Tu jawapan dia. Akhlak yang tidak baik maki orang. Kan? Jadi tuan-tuan, akhlak yang baik dia apa? Berlemah lembut, sopan santun, kan? Sangka baik dengan orang. Tu yang bagus. Tuan-tuan nak ikut mana? Kan? Orang bakar api. Kan? Bakar sampah tuan-tuan. Kita tuan-tuan nak terjun bakar sampah tu ke, dalam api sampah tu ke, ataupun tuan-tuan nak mandi dalam kolam parit, dalam kolam kat surau masjid lama tu tuan-tuan. Kan? Terjun api ke, terjun dalam kolam. Pasal dia kata kita nak cuci kolam ni, tak terjun sana kan nak redah api ni. Tuan-tuan, terjun kolam lah. Ni pasal apa? Pasal sejuk, seronok dan sebagainya. Redah api ni tuan-tuan membinasakan kita. Kita tahu orang menikah dengan orang tak menikah, tuan-tuan, mana afdal? Mana afdal? Orang menikah. Orang tak menikah, tuan-tuan, afdal juga, tapi kurang sikit. Kalau jadi imam, tuan-tuan, utamakan orang yang dah kahwin. Kahwin seorang dengan kahwin dua, mana lagi bagus? Dua itu cepat. Yang tu ada bunyi dua. Ni tuan-tuan, cepat tuan-tuan. Ni ada harapan. Ni. Kahwin dua dengan kahwin empat, mana lagi bagus? Muslimat nak tanya, mana bagus? Kahwin seorang dengan kahwin empat, mana bagus? Mak-ngah di belakang tu maklum. Ni. Kan? Hanya mampu tersenyum, bagus sungguh tuan-tuan. Nasib baik dia pun tak marah, tak mengamuk tuan-tuan. Senyum je belakang, duduk belakang. Mana kata setuju tu? As-sukut alamatur ridha. Diam tanda setuju. Ni tuan-tuan. Orang lelaki tuan-tuan, mana suka? Kahwin seorang ke kahwin empat? Kahwin empat, Pak Lang cepat jawab no. Patutnya tak boleh sebut ni. Ni rumah dekat ni. Ni Pak Lang dah belakang. Ni. Tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Kan? Nampak tak? Kan? Bukan kata tuan-tuan kahwin seorang, kahwin empat tu mana bagus. Kahwin seorang pun bagus, kahwin empat pun bagus. Tuan-tuan, semua bagus. Tapi ikut kemampuan masing-masing. Ni tuan-tuan. Jangan pula kata saya bias pula dah. Ustaz ni nak tanya dia menikah berapa orang. Ni saya menikah dua. Tuan-tuan berapa? Menikah berapa? Tuan berapa? Saya dua tuan-tuan. Jangan main. Ni. Ni. Kan? Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dalam bab ni tuan-tuan rahmati Allah taala, kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab tu Allah taala yang ketiga, ta'muru wa tanhauna wa tu'minuna billah. Kan? Allah taala kata, kan? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab tuan-tuan, nak menjaga keimanan, dengan bersumberkan empat hukum tadi. Empat apa nak sumber tadi? Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tu. Salah satu kita tolak daripada empat perkara itu, tuan-tuan, salah satu hadis kita tolak. Hukum dia apa? Murtad. Jangan duk main. Jangan duk main tuan-tuan. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu ulama-ulama pesan, hatta sampai hari ni ulama-ulama mai pesan sampai hari ni. Ulama-ulama kontemporari dia pesan, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa rujuk Quran dan hadis. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu cara dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jaga akhlak kita tuan-tuan. Sebab akhlak ni cukup penting. Cukup penting. Akhlak ni tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, pada zaman Nabi SAW. Akhir sekali tuan-tuan, saya nak buat cerita dalam cerita perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana Nabi SAW main lembek tengkok. Satu orang yang tegas, satu orang yang
apa nama ni, ada prinsip tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dekat Hudaibiyah tuan-tuan, Nabi nak masuk buat umrah dengan sahabat-sahabat Nabi. Dan waktu tu Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy. Depa ni tuan-tuan tak bagi Nabi masuk, and the gang. Sampai satu tahap tuan-tuan, Nabi kata kami bukan nak perang. Ni senjata apa pun kami tak bawa. Kami cuma nak mai beribadat pada Allah Ta'ala saja. Tak boleh. Nabi ni lembek tengkok, mai terima semua perjanjian. Lembek tengkok Nabi. Tu sahabat tuan-tuan, terutama Sayyidina Umar, mai duk marah. Ni. Tapi sebab Nabi tuan-tuan, sahabat-sahabat ni pendam dalam hati. Rupanya akhlak Nabi tuan-tuan, yang Nabi tunjuk itu, lembek tengkok yang Nabi buat tu tuan-tuan, tu kata apa nama, istilah dah, lembek tengkok lah. Kan? Rupanya ada hikmah di sebalik dia. Nampak? Ni. Dia jadi satu hukum pada kita, kan? Dalam bab apa nama, kita berkomunikasi, bab tuan-tuan kita bermuamalah dengan masyarakat tuan-tuan, ada akhlak dia. Dia masuk dalam bab hukum. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Mai tuan-tuan cerita bagaimana tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, balik daripada Taif, Nabi dibaling dengan batu najis dan kayu tuan-tuan sehingga berdarah Nabi. Lepas tu tuan-tuan dia jadi sumber hukum. Tu semua tu tuan-tuan. Tu cara dia. Nampak tak tuan-tuan, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk ingat tuan-tuan, lepas ni sumber hukum ni hanya tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala dalam beribadat semata-mata. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh nampak Islamik. Kita tak boleh nampak tuan-tuan seperti orang mukmin yang Muslim betul-betul. Bila lalu tu rajin masjid tapi akhlak tak bagus sungguh orang tak. Tu rajin masjid tapi mulut dia jelabah sungguh. Dia tu kaki masjid ke, tapi ni auta lebih, cakap besar saja. Orang kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak bersandarkan kepada empat sumber ni. Sebab tu kita kena mengaji. Ni mai kuliah tuan-tuan, baca kitab tuan-tuan, lari pergi balik. Ni, lari pergi balik tuan-tuan, bukan kat tempat sini. Tempat lain juga. Tempat ni bagus tuan-tuan. Inilah jemaah lah. Ni, Allahu Rabbi. Nampak tak? Wallahu alam bisawab. Cukup dekat ni tuan-tuan, saya tak payah cerita pasal SOP dah tuan-tuan. Tuan-tuan lebih faham pada saya SOP ni tuan-tuan. Dan tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, nampak sungguh mematuhi, duk beratur semua tuan-tuan. Duk tulis, duk cek tuan-tuan, alhamdulillah. Ni cek suhu ni satu hal juga. Orang duk mengadu tuan-tuan. Duk mengadu kat saya. Ada jemaah-jemaah tak mau cek. Ni. Masjid ni ada kan yang tak cek? Tuan-tuan tengok balik. Lain kali tuan-tuan suruh bawa pistol betul. Tak mau cek, tembak. Tembak terus dah. Tuan-tuan, tu kasar dia tuan-tuan. Ni. Kita nak cek tuan-tuan, nak jaga dia. Lepas tu nak jaga orang lain. Ni. Nampak tak? Suruh cek ni tuan-tuan, main hukum ni, cek ni tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan. Tanya di Ipoh. Bagian pengurusan masjid. Cek ni, apa hukum dia? Depa nak sebut pun menung dulu. Wajib tak? Wajib. Wajib dari mana? Wajib dari sudut kementerian ke? Wajib dari sudut agama? Kita rujuk pakai kesihatan. Kenapa kena cek? Ni. Kesihatan kita kena cek. Sebab daripada cek suhu ni tuan-tuan, kita kena boleh kenal pasti orang ni sihat tak sihat. Ni. Bila tak sihat tuan-tuan, dia boleh menyebabkan ni satu masjid ni. Nampak tak? Satu masjid ni tuan-tuan boleh dijangkiti. Nampak tak? Kita kata tawakkal ala Allah, kita ni kena duduk dalam masjid ni takkanlah penyakit. Tuan-tuan, hak penyakit ni tuan-tuan, bukan duduk dalam masjid, duduk hospital, makan ubat pun kena penyakit. Ni tuan-tuan. Nampak tak?
Tak payah mai tuan-tuan dulu. Pergi tengok cerita panjang lagi pukul 9 dah. Habis SOP ni. Ni. Langgar SOP dah ni. Tak apa saya guna kota ni. Kota apa? Iqamah. Lepas ni iqamah free. Ni. Apa nama ni tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Pergi ke hospital tuan-tuan. Doktor tak masuk nak tengok anak. Anak masuk hospital sebab kuning. Tak boleh dia kata. Sebab apa? Sebab ada baby yang apa nama dijangkiti apa virus pendatang apa dia sebut tuan-tuan, tak boleh. Ni anak saya boleh masuk pula, saya tak boleh masuk. Pasal apa? Tak boleh kita ada ni penyakit ni, tak boleh. Tak boleh pula lah. Jadi kita kena patuh. Tak boleh tu tuan-tuan, wajib kita patuh. Sebab apa? Sebab tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, takut penyakit tu menular. Kita kena penyakit tu, kita bawa keluar pula. Main jumpa kawan, main salam pula, apa abang sihat ke, peluk cium tuan-tuan. Waktu tu baru tahu. Ni. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita mengikut saja. Ikut saja tuan-tuan. Dan kepatuhan kita tuan-tuan, mudah-mudahan kepatuhan kita ni tuan-tuan menuju kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk nampak dunia, tapi kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, setakat itu saja, dan mudah-mudahan pertemuan kita ni satu pertemuan yang cukup berfaedah untuk diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من الصالحين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.